Kami kan cuma berita ini dia cakap selang turun kecil. Cuma kamu serius lah ini coba sini. Julius, ini macam satu lagi berita palsu. Saya rasa kamu tak patut percaya dengan semua yang ada dalam online. Tapi ini memang keliru lah. Macam mana saya boleh pasti berita ini palsu? First of all, kamu perlu cek apa itu resource dia dari mana, dan adakah resource dia tu datang daripada yang dia percayai lah. Lepas tu, kamu juga perlu cek, kamu tengok ni kan, dia kan macam ada misinformation sedikit kan. So, kamu perlu cek sama ada itu benar atau tidak. So, at the end, kamu perlu perlu question yourself lah untuk tengok online tu sama ada dia betul atau tidak. Kamu memang betul. Kadang-kadang media sosial ini dia akan keliru saya. Tapi dia bukan sahaja untuk yang alien nih seperti yang ini, tapi juga masih ada banyak misinformation di dalam media sosial. Ya, betul tu. Penting untuk kita sentiasa waspada dengan apa yang ada dalam sosial media dan ICT. Ia mungkin juga mengandungi aspek negatif. Walaupun sosial media merupakan peralatan komunikasi yang bagus, tapi kita juga perlu menggunakannya dengan disiplin dan waspada. Ya, saya setuju. Memang saya sudah belajar satu benda yang baru, jadi saya rasa saya akan lebih berhati-hati semasa saya guna media sosial ini. Ya, betul tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Gaddafi dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Kami di kumpulan 3 akan membentangkan topik 7 iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Pembinaan kesepaduan nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa iaitu Information Communication Technology ICT. Ianya telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi termasuk Malaysia. Walau bagaimanapun, ICT ada baik, ada buruknya. Oleh itu, kupasan mengenai kebaikan dan keburukan ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlu dibincangkan. Dalam topik ini, kami akan membentangkan evolusi dan pengglobalan teknologi, hubungan manusia dan ICT, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, mengapa ICT menjadi tapak pengukuhan kesepaduan nasional dan isu-isu semasa ICT. Jadi, apakah itu ICT? Menurut Kepala UNESCO, Information and Communication Technology iaitu ICT adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi dan menciptakan, mengelola dan mendistribusikan informasi. Umumnya, ICT merangkumi komputer, internet, telefon, televisyen, radio dan peralatan audiovisual yang lain-lain. Antara manfaat ICT adalah peningkatan kualiti produk dan layanan. Dalam dunia pembelajaran, ICT dapat mempercepat dan mencekapkan proses belajar mengajar. Seterusnya, ICT juga dapat meningkatkan kecekapan dan meningkatkan kualiti dan produktiviti SDM, iaitu Service Delivery Manager. Penggunaan ICT telah diterapkan dalam berbagai bidang, antaranya termasuklah pengurusan data, desktop publishing, word processing, organisasi, pengurusan media sosial dan penyelidikan. Evolusi Internet di Malaysia. Pada 1983, Dr. Muhammad Awanglah memulakan usaha untuk menghubungkan Malaysia dengan internet di Makmal Universiti Malaya. Kemudian beliau melanjutkan usahanya di MIMOS, Malaysian Institute of Microelectronic System, yang berpotensi untuk kemajuan internet di Malaysia. Kemudian 1989, rangkaian komputer Malaysia Rangkom didirikan oleh beliau dengan fasiliti sambungan internasional. Universiti lokal adalah pengguna awal Rangkom. Pada 1991, program jaring Joint Advanced Integrated Networking dilancarkan untuk mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi yang terintegrasi dan lebih luas di Malaysia dengan memanfaatkan pengalaman dari projek Rangkom.
Kemudian talian litar sua antarabangsa berkecepatan 64 kbps ke Amerika Syarikat mulai beroperasi menggantikan talian lapor awam dan sambungan telefon yang tidak efisien lagi. Kemudian 1994, kapasitas jaring ditingkatkan kepada 1.5 Mbps untuk kemudahan pengguna. Pada 1995, kapasiti dan infrastruktur jaring ditingkatkan untuk mengatasi pertubuhan anggota dan penggunaan yang semakin meluas. 1996, penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU dengan beberapa syarikat pembekal perkhidmatan akses jaring JASP untuk memfasilitasi akses internet bagi masyarakat umum. Pada 9 November 96, jaring menandatangani perjanjian dengan Asia Internet Holding AIH dari Jepun untuk meningkatkan layanan internet di Asia Pasifik. Kemudian pada Jun 1999, pemasangan talian antarabangsa berkecepatan 45 Mbps yang merupakan yang pertama di luar Jepun. Kemudian pada akhir 1999, jumlah keanggotaan jaring melebihi 100,000 orang dengan jumlah pengguna yang melebihi 300,000 orang. Hubungan manusia dan ICT. Manusia dan teknologi telah menunjukkan beberapa fenomena dalam masyarakat dan kepesatan perkembangan teknologi moden ini telah memberi kesan yang amat besar serta mengubah landscape kehidupan manusia sejagat tanpa mengira peringkat usia. Oleh itu, manusia dengan teknologi tidak boleh dipisahkan kerana banyak manfaat yang diperoleh melalui teknologi. Dengan kehadiran teknologi moden sekarang, manusia dapat menjalankan tugas dengan lebih cepat, mudah dan murah. Teknologi merupakan alat untuk mencapai kemodenan dan kemajuan sesebuah tamadun. Manusia pula menjadi pengawal atau pengguna kepada teknologi. Oleh itu, jika teknologi dapat digunakan dengan baik dan betul, maka hasil matlamat yang ditetapkan akan berjaya dicapai. Walau bagaimanapun, terdapat kebaikan dan keburukan mengenai hubungan manusia dan ICT. Kebaikan hubungan manusia dan ICT ialah masyarakat yang sentiasa peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia, mengeratkan hubungan silaturahim antara sesama manusia, memudahkan proses jual beli yang dibuat secara atas talian, memudahkan proses pembelajaran dengan kemudahan mendapatkan maklumat, dan yang terakhir, meningkatkan daya kreativiti dan inovasi setiap individu. Selain itu, terdapat beberapa keburukan hubungan manusia dan ICT. ICT juga dikenali sebagai beban kerja kepada orang yang tidak menguasai teknologi baharu. Beban hidup kerana tuntutan kerja 24 jam, 7 hari seminggu. Beban seharian kerana dikerja penghutang, tindak bayar hutang, bil-bil, kad kredit, kereta, rumah dan lain-lain. Terakhir sekali, beban hidup baharu sebab ICT meningkatkan masalah buli cyber, hate speech, masa scam. Etika dan peradaban pengguna ICT yang pertama iaitu menghayati etika cyber. Hal ini kerana ICT merupakan salah satu medium untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi. Pengguna ICT perlulah sentiasa menjaga adab dan bersopan ketika berkomunikasi di alam cyber kerana melalui ICT wujudnya pelbagai pergaulan manusia yang sebenar. Sebelum mengambil tindakan, pengguna perlulah mempertimbangkan kesan yang akan dihadapi oleh diri dan juga pengguna lain. Etika dan peradaban penggunaan ICT yang kedua ialah menghindari penyalahgunaan maklumat. Hal ini dikatakan kerana internet merupakan sumber rujukan utama untuk semua orang. Malahan, ia juga menjadi salah satu media hiburan kepada golongan remaja dan juga dewasa. Oleh itu, ia boleh menyebabkan berlakunya penyalahgunaan maklumat ketika menggunakan internet. Sebagai langkah berjaga-jaga, semua pengguna ICT digalakkan untuk menghindari penyalahgunaan ini dengan melakukan
penyihatan penggunaan internet supaya dapat mengelakkan kerosakan moral dalam diri. Penghindaran seperti ini wajar diketahui umum dan dipraktikkan oleh semua orang kerana ia mampu mewujudkan etika dan juga adab dalam diri seseorang ketika menggunakan internet dan berkomunikasi. Etika dan peradaban pengguna ICT yang ketiga iaitu menghargai hak harta intelek. Hak harta intelek membawa maksud hasil kreativiti orang lain yang merangkumi pelbagai aspek termasuk karya muzik, sastra, seni, reka cipta, simbol dan sebagainya yang telah termasuk dalam hak cipta. Hak harta intelek perlulah dipelihara dan dihargai daripada tercemar ataupun dicetak rompak. Tambahan pula, pengguna ICT dan golongan remaja haruslah tidak menyokong aktiviti pelanggaran hak cipta, contohnya penggadaan buku tanpa izin dari penulis untuk dijual kembali. Pengiktirafan dan pemeliharaan harta intelek dapat mewujudkan pasaran dalam negara dan merangsang ekonomi negara. Oleh itu, kita perlulah menghargai hak harta intelek supaya aktiviti pelanggaran hak intelek dapat dikurangkan ke tahap minimumnya. ICT dapat mengukuhkan kesepaduan nasional. Mengapakah ICT merupakan tapak pengukuhan kesepaduan nasional? ICT memainkan peranan yang penting kepada dunia. Hal ini dapat dibuktikan apabila ICT mempercepatkan hubungan antara bangsa. Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja sama ada di email dan sosial media. ICT juga membantu dalam sistem pengajaran. ICT dapat menjana pembinaan daya kreativiti. Pelajar juga dapat memperoleh maklumat dari seluruh dunia melalui internet. Seterusnya, kes jenayah yang semakin berleluasa di negara dapat diatasi dengan bantuan ICT. Contohnya, CCTV dapat digunakan dan ditempatkan di kawasan-kawasan seperti bank dan pasaraya. Sekarang saya hendak menjelaskan tentang beberapa isu yang timbul semasa menggunakan alat-alat ICT dalam zaman ini. Antara isu semasa ICT ialah isu pengintipan. Pengintipan adalah sesuatu kaedah untuk mendapatkan maklumat yang rahsia atau sulit dengan tanpa kebenaran pemegang maklumat tersebut. Terdapat banyak aplikasi pengintipan di internet yang boleh dimuat turun dengan mudah. Aplikasi pengintipan membolehkan seseorang untuk memantau aktiviti mangsa di media sosial, rekod panggilan, mesej dan juga lokasinya. Kejadian ini akan mengancam privasi dan keselamatan mangsa. Pengintipan juga boleh berlaku dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya apabila pengintip tersebut memantau post atau stories mangsa. Seterusnya, terdapat juga isu berita palsu. Berita palsu merupakan salah satu isu yang berleluasa dalam dunia maya. Berita palsu boleh bersifat fitnah atau hasutan dan juga menyentuh isu sensitif seperti isu agama dan perkauman. Sebab isu ini berleluasa dalam zaman ini adalah kerana berita palsu suka ditapis dan dikesan oleh pengguna yang biasa. Berita palsu yang menyentuh isu sensitif ini akan mengancam ketenteraman negara dan perpaduan masyarakat. Sebagai contoh, kerusuhan, bantahan dan demonstrasi awam akan berlaku. Ini adalah salah satu contoh berita palsu. Pihak yang berniat buruk menyamar sebagai akaun Astro Awani untuk menyebarkan mesej bahawa Tun Dai mengatakan bahawa Malaysia akan menjadi bankrupt pada September ini sebab ringgit sudah tiada nilai. Berita ini adalah palsu tetapi sukar dikesan oleh pengguna media sosial yang biasa. Mereka beranggapan bahawa berita ini tentu benar kerana diumumkan oleh akaun Astro Awani. Sedangkan imej itu adalah edited. Kejadian ini akan mengganggu ketenteraman negara dan seterusnya mengancam keselamatan rakyat dan juga negara. Isu yang kedua ialah isu pencerobohan maklumat. Maklumat terbahagi kepada maklumat peribadi dan maklumat negara. Maksud maklumat peribadi merujuk kepada sesuatu segala data atau butiran yang berkaitan dengan individu. Contohnya seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat email, nombor kad pengenalan dan maklumat kewangan.
Kesan jika percubaan maklumat peribadi berlaku ialah kehilangan kepercayaan awam, menguangkan tahap keharmonian negara, menyusutkan tahap sosial dan ekonomi. Maklumat negara pula bermaksud data dan butiran yang berkaitan dengan negara tertentu. Contohnya seperti maklumat strategi keamanan, data ekonomi rahsia, maklumat intelijen rahsia, rancangan dasar rahsia, data demografi sensitif. Jika percubaan maklumat terhadap negara berlaku, ia dapat membahayakan kedaulatan, keselamatan dan kepentingan nasional serta dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara negara-negara. Contoh pencemburuan maklumat adalah seperti berikut. Gambar tersebut merujuk kepada maklumat pribadi yang dijual dalam suatu laman sesawang. Maklumat pribadi ini telah diambil daripada pencemburuan maklumat yang berlaku kepada Jabatan Pendaftaran Negeri JPN dan MySejahtera. Sekarang saya akan simpulkan apa yang kita belajar daripada topik ini. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa ICT dia telah merupakan realiti kehidupan yang masa kini. ICT dia mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik. Jadi kita perlu mempelajari, menguasai dan memanfaatkan ICT untuk kebaikan manusia. Namun begitu, kita juga boleh lihat ICT juga diseringkali disalahguna untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Jadi, apa yang kita perlu buat ialah ICT perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia masa hadapan, khususnya di Malaysia.